di dalam surah Al-Qalam. InsyaAllah kita pada malam ini menceritakan terus menceritakan tentang perumpamaan ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Qalam ini. Salah satunya dalam surah yang disebutkan daripada surah 17 sehinggalah seterusnya menceritakan tentang Ashabul Jannah, bukan seperti yang di dalam surah Al-Kahfi, tetapi berkenaan dengan satu keluarga yang diberikan nikmat kerana ada seorang bapa yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan ataupun menjalankanlah perniagaan mereka, iaitu perniagaan alladhi tujibu min azabin alim, perniagaan yang boleh menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Seperti mana Allah SWT sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tujibu min azabin alim. Wahai mereka yang beriman, tidakkah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh memberikan kamu terlepas daripada azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT gunakan perkataan ataupun ayat di dalam yang saya bacakan tadi, menggunakan tijarah, perniagaan. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah sebegitulah, seolah-olah begitu, tijarah. Sebab manusia ni suka melihat ataupun suka dengar beruntung. Beruntung dia suka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa hati nurani manusia suka kepada keuntungan sebagai galakan. Apakah yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur, azab yang pedih? Tujibu min azabin alim, kan? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan syariat-syariat yang diberikan. Jadi dalam surah ini kita berada pada ayat yang ke-26 daripada surah Al-Qalam, surat 66. Allah SWT sebutkan lagi berkenaan dengan anak-anaknya yang kita dah sebutkan pada perjumpaan yang lepas, ketamakan mereka. Ketamakan mereka yang hasil daripada usaha bapa mereka, iaitu tujuan utama mereka menanam ataupun menghasilkan hasil-hasil daripada kebun-kebun mereka itu adalah untuk yang utamanya memberikan hak kepada fakir miskin. Tapi sampai kepada anak sedikit menyedihkan, ketamakan mula berlaku. Jadi disebutkan dalam surah Al-Qalam ini ayat yang ke-26, walamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika melihat kubur atau kebun mereka itu telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada sedikit pun yang tinggal. Semuanya hancur, semuanya terbakar. Seperti yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, terbakarnya itu seolah-olah kita lalu dalam kebun itu pada waktu malam ataupun gelap, kebun itu gelap. Maknanya tak ada satu pun hasil yang mereka sangka boleh dipetik esok tu dengan jumlah yang banyak, akhirnya tak dapat satu pun. Apa yang mereka kata dalam surah ini, dalam ayat ke-26, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, kita memang sesat jalan. Jadi sebelum ni kebun cantik, bila masuk ke kebun tu dia kata, kita ni sesat ke apa? Gitu kan. Maknanya apabila tiba di sana dan melihat apa yang berlaku, mereka dapati keadaan kebun yang amat memilukan hati. Nampak kebun itu rentung kesan kebakaran. Lantas mereka berkata sesama mereka, tentu kita sudah tersedar, ini bukan kebun kita. Ini bukan tanaman yang kita tanam. Dengar dia tanam, pada bapak dia tanam. Dan meneliti dengan cermat, mereka sedar bahawa itu adalah kebun kita. Tapi bila lihat, memang kebun kita. Memang kita punya ni. Mereka insaf bahawa sebenarnya Allah telah menghukum mereka dengan memusnahkan buah-buahan
dan tanaman di kebun tersebut. Dengan asbab apa? Dengan asbab sikit je tuan-tuan, sikit. Apa asbab dia? Malam tadi mereka bercita-cita nak memetik hasil buah-buahan pada pagi ini dengan itu dia, dengan tanpa mewar-warkan kepada orang ramai, khususnya kepada orang fakir. Yang biasa memang orang fakir tahu, semasa bapanya menanam, masih hidup bapanya itu, memang itulah hasil makanan atau rezeki yang bapa mereka beri. Jadi orang fakir tahu, memang setiap kali menuai, setiap kali memetik buah-buahan, maka orang miskin dapat. Tapi sampai anak dia tak cakap, dia diam-diam. Disebutkan dalam ayat ini secara berbisik-bisik. Disuruh kita petik, diam-diam sudahlah, kita je, jangan beritahu kepada orang fakir miskin. Sebab tu je Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan semua sekali kebun. Tapi bila dah musnah, dia kata ini bukan kebun kita. Tapi tengok lama. Memang kebun kita. Memang kebun kita. Pada ketika itu mereka insaf. Allah menyesal dengan apa yang mereka telah lakukan pada malam tadi. Kerana apa? Tidak ada niat untuk memberikan sedikit bahagian kepada orang yang sepatutnya, iaitu orang miskin dan orang fakir. Mereka mengeluh sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah yang seterusnya, iaitu ayat 27. Bahkan bal nahnu mahrumun, bahkan kita telah dihalangi dari mendapat hasilnya. Sedikit pun tak dapat, habis pun. Jadi yakni pada hakikatnya Allah tidak mengizinkan kita memiliki hasil buah-buahan kebun tersebut. Justru mereka menjadang untuk menyekat hak fakir miskin dari mendapat hasil maksudnya. Itulah sebabnya. Jadi kita ni kalau ada rezeki, pertama sekali niatkanlah. Kalau kita ada kelebihan sedikit, niatkanlah di antara golongan yang Allah SWT sebutkan secara prioritinya, secara keutamaannya. Kalau kita boleh baca dalam ayat berkenaan dengan sedekah ataupun zakat, innamas sadaqatu lil fuqara dulu, wal masakin wal amilina 'alaiha. Sesungguhnya sedekah itu Allah SWT gunakan perkataan umum sedekah, tetapi dia pada tafsiran fiqahnya ini adalah ayat berkenaan dengan pembahagian zakat. Pembahagian zakat boleh saja Allah SWT sebut wal mu'allafatu qulubuhum dulu, ataupun wal amilina 'alaiha dulu, orang yang mengerjakan ataupun amil zakat ni boleh saja. Tapi kenapa Allah SWT dahulukan alil fuqara wal masakin? Mesti ada sebab. Dalam ayat Quran ini dia secara aturannya, kalau disebut dahulu, disebut kemudian, disebut dengan bentuk-bentuk yang kita tengok di dalam Quran, mesti ada sebab dan tertentu yang Allah SWT nak beritahu kepada kita. Jadi orang-orang inilah yang sepatutnya berhak. Kalau kita ada beberapa bahagian ataupun kelebihan yang Allah SWT berikan, jangan lupa. Pertama sekali, kalau rezeki bertambah, semakin baik, ataupun jangan niat semakin baik, kan? Saya usahakan ni di antara benda utama yang saya nak bagi itu kepada orang fakir dan orang miskin. Sebab kalau kita tunggu kaya baru nak sedekah, Islam bukan begitu kan? Islam itu bersedekahlah hingga kaya. Bukan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah hingga kita jadi kaya. Ustaz, saya dah bersedekah 10 tahun tak kaya-kaya pun, kan? Kaya tu. Berapa banyak yang kamu dah sedekah? Berapa banyak yang kamu dah keluar kepada duit? Kita tak pernah kira. Tapi cuba kira lah. Walaupun pada perkiraan kita tu sedikit sangat mungkin, mungkin tak jemaah. Berapa yang boleh kita bagi? Tabur RM10, sebulan RM40, setahun 4 kali 12, RM480. 2 tahun, banyak tu, banyak. Kan? 2 tahun dah RM960.
Banyak sedekah-sedekah yang lain lagi tu. Maknanya orang kita ni boleh memberi. Boleh memberi. Kita tidak menjadi orang yang sentiasa menerima. Orang yang memberi ni tak kira kaya, dah boleh beri, dia kira kaya. Dia ada lebihan dan dia boleh beri. Sebab tu orang fakir tu, kalau kita terjemahkan orang fakir apa, istilah lain ni apa? Kais pagi makan pagi, kais petang belum tentu makan. Dia tak ada kelebihan. Bila tak ada kelebihan itu boleh beri. Kita ni pada tahap yang boleh, masih lagi boleh memberi, maka teruskan memberi. Teruskan memberi. Walaupun kita masuk masjid, kita masuk tabung apa-apa, tiap-tiap pagi boleh tekan WhatsApp, internet untuk sedekah kepada persatuan-persatuan yang memerlukan, bagilah. Kan? Mudah-mudahan Allah SWT jaga hati itu, jaga. Yang kita keluarkan mungkin sedikit, tetapi yang banyak-banyak ni insya-Allah mendapat penjagaan daripada Allah SWT. Kita niatkan bukanlah niat apa-apa pun, kerana nak dapat redha daripada Allah SWT. Benda yang paling besar ni. Allah redha, Allah jaga. Ya, intan surullaha yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Kita tolong Allah bukan berarti Allah memerlukan pertolongan. Kita tolong Allah melalui apa kepada hamba-hambanya yang memerlukan. Allah tidak memerlukan apa-apa. Allah itu istighna, tidak memerlukan apa-apa. Jadi niat kita dengan ada niat, adalah sebahagian daripada harta kita ini untuk disedekahkan kepada mereka yang berhak. Sebab itu dalam Islam paling teruk pun dah Allah SWT suruh kita keluarkan daripada harta kita, cukup haulnya, cukup nisabnya, maka keluarkanlah zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat emas, zakat tanam-tanaman, zakat biji-bijian, banyak tuan. Bukanlah undang-undang ini, muamalah ini semua adalah untuk mengurangkan harta kita. Maka insya-Allah akan bertambah. Tapi dia niat kita diurangi tadi untuk menambahkan harta dia dengan tanpa memberi. Allah habiskan semua. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi bahkan kita telah dihalangi. Ada tahu tu? Yakni pada hakikatnya Allah tidak mengizinkan kita memiliki hasil buah-buahan kebun tersebut. Justru mereka bercadang untuk menyekat hak fakir miskin dan mendapat hasil nafsunya. Dia nak semua, boleh semua. Dia nak boleh semua, Allah bakar semua. Sebab itulah kita tidak bernasib baik hari ini, kata mereka. Kami sangat menyesal kerana merancang niat buruk tersebut. Kabar kisah mereka itu dimaklumkan melalui ayat yang berikutnya. Nasib baik ada insafan. Dia merasakan. Waktu kita, kalaulah berlaku sesuatu kepada kita jangan fikirkan perkara-perkara yang lain. Kita ingat kali apa yang pernah kita buat, apa dosa yang pernah kita buat, kan? Mudah-mudahan dosa tersebut terkafarah dengan ujian atau musibah yang kita hadapi. Itu lebih baik. Yang bila Allah SWT nak balas di akhirat, Allah SWT balas kat dunia. Kita boleh tengok Allah, kadang tengok apa terjadi. Kita fikir mungkin itulah agaknya yang membuat tu. Mudah-mudahan ya Allah aku itu, dan kita pun mohon ampun kepada Allah SWT, dan hari ini kita berlapang dah, kita berlapang dah. Daripada berfikir, rugilah, itulah, nak inilah. Mungkin itu sifat semula jadi manusia. Dia akan fikir juga kesusahan yang dia akan alami selepas ini. Tapi fikirkanlah, mungkin ada perkara-perkara yang tak beres. Seperti jadinya terus insaf dia. Kita malam tadi rancang tak nak bagi orang fakir. Hari ni, pagi ni Allah SWT hukum kita. Allah SWT hukum kita. Dan nasib baik dari insaf. Ini baru pertama ni. Keinsafan dia timbul. Ada insaf, alhamdulillah. Firman Allah SWT lagi dalam ayat yang ke-28, orang yang paling baik sikapnya di kalangan mereka berkata, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Alhamdulillah, perasaan insaf dah masuk. Tapi ada di kalangan mereka itu yang supaya keinsafan itu benar-benar insaf, disuruh apa?
ada orang yang paling baik sikapnya di kalangan mereka. Di kalangan mereka itu ada yang baik-baik. Bukankah aku telah katakan kepada kamu sebaik-baiknya kamu bertasbih kepada Tuhan, ingat Tuhan. Inilah perbezaan kita dengan orang yang tidak beriman. Ada orang yang tidak beriman yang boleh menerima kesusahan, ujian yang ada pada dia itu. Dia boleh berlapan dari relax dia. Tapi perbezaan kita dengan dia, kita boleh berlapang dada, seterusnya kita boleh ingat Tuhan. Kita terus bergantung, terus rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kehidupan kita itu betul-betul sabit, isbat di dalam hati kita. Terus banyak yang Allah SWT suruh kita kan, supaya selepas mengaku kesilapan, maka istighfarlah. Itu di antara cara-cara kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Cara taubat itu tiga kan, tiga. Yang pertama meninggalkan, yang kedua menyesal, dan yang ketiga tidak mahu perkara itu diulangi kan. Meninggalkan, menyesal, dan juga tidak mahu perkara itu diulangi balik. Tambah lagi satu, itu dia dengan Allah SWT. Kalau dia dengan manusia, tambah lagi satu, jadi 4. Yang itu dia kena jumpa orang tu, kena minta maaf dengan orang yang dia pernah buat tak baik kepada orang tu. Dia kena jumpa orang tu. Sebab kita dengan manusia tidak akan selesai selagi mana kita tidak memaafkan, kita tidak mendapat kemaafan daripada yang kita buat tidak baik kepada dia. Jadi di antara mereka itu nasib baiklah Allah SWT utuskan di antara mereka itu ada yang boleh menyedarkan mereka itu. Lalu kata apa? Marilah kita bertasbih. Maknanya seorang yang paling bijak, adil dan baik, bijak, adil dan baik di kalangan mereka serta lebih taat beragama, itu perlunya orang yang kita berkawan dengan orang-orang yang beragama ini. Sebab orang-orang yang beragama sentiasa mengingatkan kita kepada Islam, ingat Tuhan, istighfar, tasbih. Semuanya tak merugikan. Cuma kalau dalam hati kita masih ada kekotoran, kita akan cakap sikit-sikit lebih, sikit-sikit istighfar. Kan pernah kata dia, ini hati kita masih lagi ada titik-titik yang tidak beres. Jadi kita berkawan dengan orang-orang baik ni, setidak-tidaknya dia tahu untuk mengingatkan kita. Dia tak membiarkan kita. Kawan yang baik, sahabat yang baik adalah sentiasa mengingatkan kita. Mengingatkan kita apa? Mengingatkan tentang dosa, kesalahan kan? Dia sentiasa inginkan kita untuk baik dan seterusnya boleh masuk surga sama-sama kan? Dia tak biarkan kita. Kalau kita tengok biarkan kita tu, biasa inilah member yang kita cari. Dia okey tu, dia boleh nego, dia boleh, dia istilah sekarang ni apa, dia boleh sokong kita lah. Itu buat tak baik pun dia diam je. Apa istilah tu? Saya lupa pula. Motif, ada lagi satu istilah. Tak apalah, kita tinggal ni. Kalau ingat ni sampai 29 tak habis ni. Nak tengok macam ni. Dan malam ni dia dah jam sikit. Orang yang boleh buat apa, boleh diam kalau kita tak buat tak baik. Dia ketawa buat kita buat tak baik. Dia sokong kita buat tak baik. Ini bukan kawan. Ini bukan kawan. Kita cari kawan yang boleh ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh bergolak, betul lah kata Imam tadi, boleh nego kan? Dia tengok kita pun okey, aku kawan. Ini bukan kawan kita. Ini orang yang nak merosakkan kita. Tak nampak rosak di dunia, nampak rosak di akhirat. Carilah orang yang betul-betul kan. Kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, maka kita akan bau. Walaupun kita tak pakai minyak wangi kan. Tapi kalau kita berkawan dengan yang bukan besi, maka badan kita sedikit-sedikit lah terbau besi tersebut. Saya bukan cakap jangan berkawan dengan orang buat besi, orang buat grill.
bukan niat tu, perumpamaan saja. Maknanya perumpamaan macam mana kawan kita, macam itulah kita akan jadi. Daripada kita tak baik, berkawan dengan orang baik, insya-Allah jadi baik. Daripada tak baik, berkawan dengan orang baik, lama-lama dia boleh jadi baik. Itu memang lumrah. Sebab apa? An-nasu ala dini khalil. Manusia itu dengan pegangan kawan. Maka kata Nabi SAW, fanzuru man yukhallilu. Tengok, cari siapa yang dia nak kawan. Kan? Dalam konteks lain pun ada cakap kan, apa, adar qabla ajar, ajar qabla adar. Apa makna ajar qabla adar? Tengok dulu jiran, baru pilih rumah kita kat mana. Kalau ada pilihan, kan, masalah sekarang di rumah kita pun tak tahu siapa jiran kita, kan. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat jiran yang mungkin tak baik, kita lah jadi baik. Kita lah jadi baik. Jadi jiran kita tu mendapat kebaikan mudah-mudahan daripada kita. Kitalah jadi orang yang mencetus kebaikan kepada jiran-jiran kita. Tapi saya percaya dengan sini insya-Allah jiran-jirannya bergotong royong, baik-baik semua, bertegur sapa. Kalau Ramadan tu, kalau nak buka puasa tu, ditang-ditang kan masuk kami gitu. Baik pun insya-Allah. Sebab saya pernah duduk dekat kawasan sini. Saya pernah duduk dukung 2. Saya pernah duduk situ selama 7 tahun. Kalau nak buka puasa ni, saya dia tak sempat nak masak. Balik dah petang. Bawa rumah aku ngajar petang. Sampai. Dia kadang-kadang segan juga kan. Bagilah juga, balaslah juga, balas. Jangan tak balas. Jangan langsung semula tak balas. Balaslah juga kan dengan apa yang ada pada kita lah. Tapi jiran faham. Tak apa. Saya tahu tengok. Alhamdulillah. Ini jiran yang baik, persekitaran yang baik, kawan-kawan yang baik. Kita pun rasa Allah untung. Ini dapat jiran, dapat kawan, dapat sahabat yang baik, rezeki. Okay? Jadi apa yang disuruh buat? Mengapa kamu tidak bertasbih kepada Allah? Mengapakah kamu tidak mengingati dan bersyukur kepadanya lantaran segala nikmat digunakan kepada kamu? Mengapakah kamu tidak mau beristighfar kepada Allah kerana perbuatan kamu itu dan seterusnya bertaubat kepadanya untuk meninggalkan niat jahat tersebut? Kalau kita kena macam tu, apa kau begini kalau ingat Tuhan kau? Kalau kena hati tak tegar, payah, susah nak terima. Kau bolehlah, kan? Kau tak kena, macam-macam jawapan ni. Dia counter balik kita. Tapi itulah paling tidak pun, sebab nak menegur ni pun perlukan masa sesuai, tempat yang sesuai mungkin. Paling tidak pun kita nak bagi tahu macam mana nak bagi tahu. Ambil masa. Kawan kita ni macam gini, macam mana nak bagi tahu? Adakah kita kena bagi tahu ketika dia tengah mengamuk? Tak sesuai. Selesai dia mengamuk kat kita. Dia dah tenang, dah relax, tengok okey ni, jom. Dekat minum pula kita bagi tanggungjawab kan. Tanggungjawab kita nak menyampaikan, kena sampaikan. Bandiru anni walau ayat. Sampaikan daripada aku ni walau sepuluh ayat. Walaupun sikit, tapi dia kena sampai. Tengok masa, tengok keadaan, kan. Jangan dia bergaduh dalam rumah dengan isteri dia. Mungkin ada masalah apa, kita pun ketuk. Dia tengah mengamuk, tengah bergaduh lah isteri dia. Kita ketuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa ni dia kali? Dia buka mana apa? Kita pun jangan tak baik kepada isteri. Lagi dah tak betul. Kita nampak macam betul, sebenarnya itu lagi tak betul. Kalau dengar suami isteri, mudah-mudahan kat sini tak jadi tak ada kan, insyaAllah. Dengar suami isteri bergaduh Rasulullah, kita pun tak tahu dia. Itu masalah dia. Berada dalam rumah dia. Tiba-tiba keluar, dia luahkan kepada kita. Ada masa 2-3 hari lepas tu dia luahkan kepada kita. Kita bagilah. Bila dia luahkan kepada kita, maknanya dia nak minta pendapat kita dan dia percaya kepada kita. Kalau dia tak percaya kepada kita, dia takkan cari kita. Alhamdulillah, kita menjadi orang yang dirujuk. Bagilah tips-tips yang baik, kan? Dengan ayat-ayat yang baik. Jangan tegur masa dia ngamuk tu. Kita pula kat sebelah, woi, tak boleh diam. Orang lain nak tengok macam kita berani, kan? Dalam kuali atau tim biskut kata kuali.
tak sesuai, masa tu memang kita terpaksa menghadapi kalau mati dan macam ini. Tapi daripada satu sudut, ia adalah satu peluang untuk kita memberikan beberapa tip atau kebaikan kepada dia. Kerana jiran dah baik, dia bergaduh, kat sini berbunyi, kat sana berbunyi, memanglah habis satu kampung bergaduh, menyebabkan suasana semakin jadi tidak harmonis. Kan? Kita kan tingkat perpaduan, kan? Penuhi harapan. Baru menyambut kemerdekaan. Kita mahu itu tak dapat sampai. Jadi kena ada orang dalam ayat ini Allah SWT sebutkan, mesti ada di kalangan kita ni orang yang boleh mengingatkan kita kepada Allah. Walaupun ayat ini berkenaan dengan ahli yang ada kebun ni, tapi kita kena cari orang kecil. Paling tidak pun seorang ataupun dua orang untuk kita. Kalau nak sikit-sikit dia tegur kita untuk mudah-mudahan jadi lebih baik. Walaupun dia tak berapa baik, tak apalah. Nak tunggu semua orang jadi baik, mana ada orang baik semua? Kan? Kecuali Rasulullah SAW. Kan? Kita kadang-kadang menegur, orang bertegur kita balik, alah ustaz bukan baik sangat. Betul lah tu, betul. Tapi yang ditegur itu adalah betul-betul. Yang ditegur itu adalah betul-betul. Kita tengok apa yang cakap, bukan cakap siapa yang cakap. Kalau kita tengok siapa yang cakap, walaupun betul, kita tak nak orang cakap. Tapi kalau orang tu kawan kita, walaupun dia tak cakap betul, yang dia cakap tu tak betul, kita ikut. Ini dah minta asuh. Tapi kalau kita dengar, kan, unzur ma qala, kata orang Arab. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Tengok apa yang dia cakap, jangan tengok siapa yang cakap. Seperti dikisahkan kalau tak silap saya Imam Syafi'i, kan, macam mana dia belajar dari seorang pencuri, kan. Dalam balik daripada Imam Malik, dia bawa banyak kitab, beruntung-untung dia bawa kitab belajar dengan Imam Malik. Walaupun kitab-kitab tu dah kat sini semua dah. Imam Syafi'i, dia punya pick up tu bukan Bumi Drive, lebih pick up lagi. Tapi pencuri tu nak curi barang, aku tak ada apa-apa, aku ada kitab je. Tak apa, aku ambil kitab. Jangan ambil kitab tu, itu ilmu aku tu. Apa kata pencuri tu? Al-ilmu fi sudur walaysa fi sudur. Ilmu kan dekat dada, bukan dekat tulisan. Kita je tulisan kat sini, ilmu kita kat sini ni. Tak ada kat sini, tak berapa banyak kat sini. Adalah ilmu kan, tak berapa banyak. Imam Syafi'i tengok tersentak, betul juga. Kalau Imam Syafi'i kata dia pencuri, tak layak nak bagi tahu aku satu benda, Imam Syafi'i pun apa? Kau siapa? Terus menolak perkataan yang baik. Pencuri kita kata ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Kalau Imam Syafi'i melihat kepada pencuri itu, alah kau pencuri, nak nasihat aku, tak payah. Tapi Imam Syafi'i tetap belajar. Betul juga. Terima kasih. Sejak daripada itu, maklumlah Imam Syafi'i dipikap cepat. Keduniapan seperti kita yang di bawah, sebagai kesediaan kepada dia. Walaupun kita ada banyak, itu Imam Syafi'i lah, belajar tentang kitab. Kesan daripada pengalaman pahit terbakar kebun menyebabkan mereka kembali mengingati Allah. Mudah-mudahan bila ada asbab yang tak baik, ingat Tuhan. Tapi kalau orang yang bukan baik, dia tengok jadi satu benda, dia fikir masalah, dia bukan fikir penyelesaian. Orang yang baik apabila menerima musibah, ujian dan sebagainya, dia memikirkan penyelesaian. Dia bukan fikir permasalahan. Apa maksud tu? Kan? Permasalahan maksudnya macam mana? Ada di antara mereka tu, kebun mereka terbakar, mereka jadi gaduh ni. Aku nak kau mana jadi gini, kalau kau tak cakap kan bagus, kan? Kalau kau niat kau baik, ada fikir masalah dia tadi. Benda dah jadi, maka kembalilah, buatlah penyelesaian. Penyelesaiannya apa? Seperti yang disebutkan waqala awsatukum,
Kan? Berkatalah di antara mereka itu yang baik-baik, kosong, orang yang baik. Dia sebut terjemah dekat sini, bijak, adil dan baik. Perlunya orang semua. Kesan daripada pengalaman pahit ini menyebabkan mereka kembali mengerti Allah. Insaf. Dan mengakui dosa mereka yang berkata seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-29. Mereka berkata dengan sesalnya, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Qalu subhana rabbina inna kunna zalim. Nasib baik mengaku. Apa makna zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempat, lawan daripada adil. Meletakkan sesuatu pada bukan pada tempat, itu maknanya zalim. Dia mengaku sepatutnya hasil-hasil ini kita sedekahkan kepada fakir, kita sedekahkan kepada miskin, seperti mana yang pernah dilakukan oleh bapa-bapa kita dulu. Dan memang ada hak setiap daripada tanaman hasil-hasil ini untuk mereka, tapi mereka tak buat. Kan? Mereka tidak meletakkan sesuatu pada tempat. Hasil adalah untuk mereka yang memerlukan, daripada golongan fakir dan golongan miskin. Tapi mereka mengaku, ya Allah, kami ini zalim. Tapi sinonim zalim kita dekat Malaysia ni adalah melakukan perkara-perkara yang keras, kan? Itu pun betul juga. Memukul tanpa sebab, mencuri, berzina, merokok, membunuh, itu pun kategori zalim. Kan? Sebab dia ada unsur-unsur meletak sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa perlu mencuri? Sebab hukum mencuri ini pun kena ada dia punya diadili, spek dia. Kalau setakat mencuri diskon sebungkus ataupun satu pack, jauh untuk dihukumkan sebagai hukum bunuh tangan. Kalau curi ni je, awak curi apa? Ni. Saya rasa hakim kata apa? Kenapa kamu curi? Saya memang tak ada duit nak beli. Saya minta tolong orang, tahu tak nak tolong. Saya terpaksa beli. Saya curi ni satu je. Kat kedai mana? Kat ujung tu. Bagi kedai ujung. Kedai beri dia satu kata. Saya rasa boleh jadi gitu. Ini hukum Islam. Meletakkan keadilan, kan? Tanpa menzalimi orang yang melakukan. Boleh tentu orang yang mencuri itu akan dipotong tangan, mengikut hukum hudud. Cuma sekarang ni bila orang cakap hudud, orang yang leceh. Tetapi dia ada dia punya prosedur dia, yang mengikut apa yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ada ukuran-ukuran dia. Sampai mencuri, membunuh. Contoh, mencuri, nak curi tapi bunuh. Ada dua hukuman. Hukum bunuh dan hukum dia mencuri. Jadi ada dua pula, adil dia yang di dalam Islam. Kalau setakat curi macam ini, curi tisu pun nak habis dicuri, takkan dipotong tangan. InsyaAllah takkan dipotong tangan. Jadi kesan itu, maka mereka berkata kami daripada orang zalim. Maha suci Allah daripada sifat zalim. Walau apa pun juga ketentuan yang ditetapkan berlaku di kebun kita, itulah yang menganiaya diri sendiri kerana enggan menolong golongan miskin dan tidak mahu mereka menerima hak mereka. Bagaimanapun, kesedaran mereka itu sudah terlambat. Nasib dah jadi buruk. Penyesalan dan pengakuan kesalahan mereka itu sudah tidak berguna lagi setelah apa yang berlaku terhadap kebun mereka. Dia pada satu segi dah tak boleh nak buat apa lah, kan? Cuma kebaikan dia masih lagi mengingat kesalahan dia, dan juga dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang telah terjadi. Kebaikan dia ada. Sebab tu kalau ada berlaku apa-apa, kita yakin benda itu semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang baik ataupun pada pandangan kita benda itu tak baik, kan? Kita setiap hari kita baca, kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita baca surat dia, kalau kita baca ayat atas, kita akan baca benda ni. Kita sebut apa? Qulillahumma malikal mulki tu'ti man tasha
wa tarzuquka biman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika khair. Biyadika khair itu kita kena pegang perkataan. Di tangan kamu, di sisi kamu, di dalam kekuasaan kamu, semua baik. Semua baik. Cuma akal manusia yang terhad ini melihat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin tak baik sebagai tak baik. Sebagai tak baik. Kan? Ujian yang datang juga Allah susah. Ujian-ujian yang datang dianggap sebagai benda tak baik. Kita perlu nampak lagi kebaikan yang ada pada benda yang tak baik. Sebab akal kita tak sampai di situ. Akal kita tak sampai di situ. Mungkin Allah SWT berikan benda yang tak baik adalah untuk kebaikan pada masa akan datang. Macam kita makan ubat. Siapa yang suka makan ubat? Arwah bapa saya dulu tak nak dah makan ubat. Asyik pergi hospital dia cakap tak baik-baik juga. Lalas tak makan. 3 bulan sekali tak makan, 6 bulan sekali tak makan. Lalas pulang balik. Ubat tu pulang balik. Boleh doktor. Nanti dah dia kotakkan pulang balik kalau tak habis. Doktor pun macam tahu dia. Mesti tak habis ni dia cakap. Dah pulang balik. Begitulah benda yang kita hadapi daripada perkara-perkara yang mungkin tak baik pada pandangan kita, pada tahap akal pemikiran kita. Tetapi pada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya pasti ada kebaikan. Jadi orang apa yang disebutkan kat sini, kita tidak, bagaimanapun kesedaran mereka itu sudah terlambat. Yang dia terlepas. Kebun mereka terbakar. Tapi kebaikan yang ada adalah mereka menyedari insaf dengan apa yang telah mereka lakukan dan seterusnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan kalau tidak berlaku apa-apa kebakaran dan sebagainya, mereka akan terus tidak mahu memberikan hak kepada orang yang fakir. Hasil dapat simpan, orang fakir tak nak. Hasil dapat simpan. Akhirnya harta itulah yang akan membelenggu dia pada hari kiamat. Allah SWT sayang. Maknanya bila datang ujian kepada kita, maknanya Allah SWT sayang. Kaum yang paling banyak kena ujian adalah para nabi, para rasul, khususnya golongan apa di antara mereka itu yang disebutkan sebagai ulul azmi. Tengok kalau kita cerita dia, kalau kita baca dia punya cerita ataupun sejarah sirah para nabi dan para rasul ni, berapa peratus sangat yang menggembirakan, berapa peratus sangat yang kita baca kita tahu ataupun senyum, berapa peratus sangat. Yang lain itu semua Allah merupakan ujian, peperangan, kesusahan. Itu yang kita baca. Benda itu yang kita nak bawa mudah-mudahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca sejarah para ulama. Kita tidak direkodkan banyaklah berkenaan dengan kebaikan-kebaikan dia dapat, dia makan ni, dia kemakan ni. Jarang kita nampak. Kalau walaupun ada, tapi apa yang dihadapi oleh mereka itu kebanyakan daripada ujian-ujian yang Allah berikan. Sebab hidup kat dunia ni memang begitu kan, darul amal kan. Nanti kita dah berjazah dekat akhirat esok. Mudah-mudahan apa yang kita buat sebagai satu ujian, kebaikan yang ada pada kita ni pun berhati-hati. Yang kita doakan kemewahan, kekayaan yang kita ada ni mudah-mudahan bukanlah sebagai istidraj, tetapi benar-benarlah nikmat. Macam mana nak olah nikmat itu? Luarkan balik kepada mereka yang berhak. Mudah-mudahan Allah SWT berikan perlindungan kepada kita, ahli bawah kita, dan juga apa yang kita tak sayang. Ya baik, itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma